Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali marilah kita melapaskan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk terus hidup di muka bumi ini. Apatah lagi nikmat yang cukup besar apabila kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang istimewa, bulan penuh kemuliaan, bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan yang diwajibkan ke atas umat Islam untuk melakukan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini adalah rukun Islam yang semestinya umat Islam menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Melalui ibadah puasa ini, manusia dapat melakukan sesuatu yang di luar jangkaan kita. Walaupun mungkin manusia beranggap ianya sekadar menahan diri daripada makan dan minum atau perkara yang membatalkan, tapi hikmah daripada pensyariatan ibadah puasa itu cukup besar dan cukup luas, yang mungkin tidak mampu dikaji oleh manusia. Namun apa yang kita fahami bahawa ibadah puasa ada tonggak kepada kehidupan manusia yang berhadapan dengan pelbagai ujian, pelbagai cabaran, dan melalui ibadah puasanya kita dididik, kita diasuh agar memperolehi ketakwaan, kerana ketakwaan ini amat penting dan merupakan keutamaan sesama manusia berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah pemisah antara sesama manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam penciptaan manusia, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan, yakni beramal mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, yakni bukan yang lebih keturunannya atau bangsawan ataupun bangsanya. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya, yakni akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Sidang penonton yang dihormati sekalian, melalui ibadah puasa kita dapat menambahkan kesabaran dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan
ibadah puasa juga mengajar kita arti kesabaran dan menguji keimanan kita. Sebagaimana maklum, sidang betul sekalian, kita sedang diuji, masih lagi diuji dengan cabaran COVID-19. Ramai di kalangan saudara-saudara kita yang telah pun dijangkiti dengan virus ini, malah ada yang telah pun meninggal dunia. Ada juga teman-teman kita yang diuji dengan kehilangan rumah kediaman mereka dengan berlaku kebakaran, pelbagai lagi musibah, banjir, apatah lagi sahabat-sahabat kita yang berada di luar negara. Pelbagai ujian, cabaran, di samping faktor kemiskinan, kelaparan, kebuluran yang berlaku di mana-mana sekalipun. Tetapi kita alhamdulillah tinggal di sebuah negara yang aman damai, yang begitu mewah rezekinya. Kita dapat berpuasa dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang cukup. Maka marilah kita sidang putus sekalian menghayati ibadah puasa dengan sebenar-benarnya, supaya kita dapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang dijanjikan kepada orang yang berpuasa. Ganjaran ibadah puasa begitu besar di sisi Allah SWT. Allah sendiri yang akan memberikan balasan yang menentukan banyaknya pahala atau ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ruangan kapsul Ramadan kali ini, saya mengingatkan sidang penonton dan juga diri saya sendiri dengan peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bermaksud berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Begitu juga hadis yang menyatakan boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar, dan boleh jadi orang yang berqiyam itu tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya melainkan hanya berjaga malam. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini jelaslah kepada kita bahawa ibadah puasa perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita melakukan ibadah puasa tadi kerana terpaksa, kita mungkin akan kehilangan ganjaran besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya lah, jika kita berpuasa tapi kita sering melakukan perbuatan keji lagi, seperti mengumpat, masih lagi melakukan perbuatan mencuri, berjudi dan sebagainya, amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kerana ibadah puasa bukan hanya bermaksud menahan lapar dan dahaga, dan juga melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi kita juga semestinya menahan hawa nafsu kita daripada perbuatan-perbuatan keji, menahan anggota badan kita, panca indera kita daripada melakukan kejahatan, menahan mata penglihatan kita daripada melihat sesuatu yang mungkar, dan menjaga lisan, lidah kita dari berkata perkara-perkara yang tidak sopan, berkata-kata yang tidak elok. Dengan kata lain, seluruh anggota panca indera kita menyokong apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melalui tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa.